ilham kita pada malam ini, ya, bagaimanakah, apakah yang dimaksudkan dengan mengimarahkan, dan kalau boleh Ustaz terangkan pada kami makna imarah tu, kebendanya kan, sebut sedap mengimarah, makna tentang apa pun tak tahu kan? Jadi kita ni elok kita kenal makna perkataan tersebut. Bila kita tahu makna perkataan tersebut, maka kita akan faham tuntutan di sebalik maksud mengimarahkan rumah Allah. Falyafadhal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama yang saya muliakan dan saya hormati Al-Fadhil Syekh Nazmi Abdul Karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Siti Ahmad Ad-Dusuqi. Ya, kalau Ahmad Ad-Dusuqi ni dia dalam ulama-ulama dulunya dia biasanya sebut Sidi. Dia tinggi sikit pada Syekh, tak boleh. Apa tuan-tuan, sebenarnya lastu ulama. Saya bukan ulama, walakin nuhibbul ulama. Tetapi kita bukan ulama, tapi kita mencintai para ulama. Ya, warasatul anbiya yang akan memimpin kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan Allah. Namun walau bagaimanapun saya hormati, lagi sekali saya muliakan, saya hormati Syekh Nazmi dan Al-Fadhil Syekh Ad-Dusuqi dan tuan-tuan guru, para ilmuwan, pengurusi surau dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ni dah kira-kira agak lama tak hadir ke sini. Tuan-tuan sihat semua. Tak apalah, walau bagaimanapun kadang-kadang ketentuan daripada Allah yang menyusun perjalanan kehidupan kita. Ya, yang saya yakin di sini terlalu ramai ulama-ulama yang hadir, yang tuan-tuan belajar dengan mereka. Tuan-tuan, kita terus kembali kepada tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Kalau kita letak ianya suatu tajuk, kita dengar benda ni kecil. Dan tajuknya ialah mengimarahkan rumah Allah. Kecil nampak. Kita letak perkara ini sebagai isu. Di antara isu umat Islam, di antara yang paling besar yang telah ditunjukkan, dipamerkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak awal kelahirannya lagi sehinggalah kewafatan baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, saya nak ulang lagi sekali. Persoalan mengimarahkan rumah Allah ini, sama ada di atas nama masjid, di atas nama surau, merupakan satu isu yang amat besar kepada umat Islam seluruh dunia. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, seluruh peristiwa-peristiwa besar yang berlaku kepada baginda Rasulullah mesti dikaitkan dengan rumah Allah. Tuan-tuan, peristiwa yang pertama, peristiwa kelahiran Maulidur Rasul. Berlaku satu peristiwa bagaimana tentera-tentera yang zalim, yang kufur ingin meruntuhkan rumah Allah yang disebut Baitullah. Itu satu peristiwa besar. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Lagilah kita nampak bagaimana Nabi dibawa kepada dua buah masjid. Kenapa secara tidak langsung Nabi dibawa bertemu dengan Allah? Kenapa pergi masjid sedangkan nak pergi terima sembahyang? Dia pergi terima dulu baru kembali ke masjid. Tapi sembahyang tak terima lagi, tetapi melalui masjid. Nak bagi tahu kepada kita isu yang paling besar yang Nabi nak pamerkan adalah isu mengimarahkan rumah Allah. Peristiwa yang ketiga tuan-tuan, ialah peristiwa Hijratul Rasul. Nabi nak tuju ke mana? Ke Madinah. Tetapi belum sampai di Madinah, Nabi sampai di Kuba, Nabi dah mendirikan rumah Allah. Ini ada suatu bukti dari satu fakta sirah yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW untuk dipamerkan, ditunjukkan, dibuktikan bahawa salah satu agenda umat Islam khususnya di akhir zaman mesti mengambil kira rumah-rumah Allah dan mesti memakmurkan rumah-rumah Allah. Cuma tuan-tuan, kita kembali dah ya, dia pusing yang pertama tak boleh pandang lagi, suam sikit. Cuma yang inilah yang kadang-kadang kita nak baca dalam surah Al-Jin. Kita kira pandang tu lah Ustaz ya. Dah istihar. Syekh Nazmi istihar awal-awal lah. Tak apa tuan-tuan ya. Salah satu daripada perkara yang menjadi masalah isu besar dalam dunia umat Islam, khususnya di Malaysia, di Selangor khususnya tuan-tuan, mereka tidak memahami satu ayat Quran dalam surah Al-Jin ayat 18. Boleh jadilah Allah letak surah tu, surah dalam surah Jin cerita tu. Boleh jadi manusia-manusia yang tak faham kategori ni. Kasar sangat tuan-tuan. Tapi betul lah, betul bukan cakap kosong ni. Surah Al-Jin ayat 18. Wa
supaya kita makin terbuka. Asal kalimah amara ya'muru. Ya. Yang kedua adalah kalimah imarah atau makmuran. Kita tahu ada. Apa makna imarah? Dia kena rujuk kepada 3 keadaan. Keadaan yang pertama kepada tempat itu sendiri dan kepada manusia. Kerana satu-satu tempat itu tak boleh dimakmurkan kecuali manusia yang memakmurkan. Jadi apa makna imarah? Imarah dia adalah asya zamanan tawila. Seseorang itu tuan-tuan sekalian, dia kena duduk dalam suatu tempoh masa yang agak lama, barulah dikira makmur satu tempat-tempat itu. Kalau dia datang sekejap balik, ni dah dia nak balik kan? Ini tidak termasuk dalam kategori memakmurkan. Kita tahu tak? Video mukadimah ni kita tak boleh lama sangat lah. Tak kira lama sangat. Merujuk kepada manusia. Asya zamanan tawila. Dia kena duduk lama. Sebab tu dalam Islam dia ada satu ibadah khusus merujuk kepada rumah Allah yang namanya iktikaf. Kena duduk lama. Kita tahu tak? Jadi nak tanya dulu ke pengurusinya, tanya malam ni nak lama mana? Ustaz Nazki tuan-tuan dia lampayah nak dapat dia tuan-tuan. Dia bagi dia masa banyak sikit lah. Dia saya seronok kalau jadi ada kena utama. Dia kena bukan dimah dia tak banyak. Allah Alam dia. Tak apa lah. Saya cukup naikkan. Ya. Yang kedua ialah merujuk kepada tempat. Apa makna makmur? Makmurkan tempat. Tadi manusia yang makmurkan tempat itu, maka dia kena duduk lama baru dikira makmur. Tempat ini tuan-tuan kena makmurkan. Ya. Salah satunya tuan-tuan yang ditanya Ustaz Nasuki lah, tanya Ustaz Nazmi dalam bidang dia. Salah satu saya ingat hukum tuan-tuan sekalian dari sudut pembinaan surau, pembinaan masjid, dia tidak boleh rendah daripada rumah-rumah kita. Dia tak nampak makmur. Ya, jangan kita bina rumah-rumah lebih tinggi daripada rumah-rumah Allah. Ini salah satu daripada perkara yang kita kena jaga. Tapi alhamdulillah kita ada menara menyebabkan nampak gap tempat itu. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tempat surau-surau kita kadang sedih juga tuan-tuan sekalian. Rumah-rumah di sekelilingnya lebih besar daripada rumah-rumah Allah. Malu kita kepada Allah. Ini mengamalkan tempat. Baik, kita gabung kedua-duanya, manusia dan tempat itu. Maka itulah memberi maknanya, iaitu manusia datang ke tempat itu beramai-ramai, menjaga tempat itu supaya nampak gap, nampak syiar, nampak lambang kebesaran Tuhan. Tuan-tuan jangan nampak lebih lemah, lebih orang berapa sisi binaannya. Tuan-tuan kemudian tuan-tuan kena duduk lama dalam membicarakan sesuatu yang akan mendekatkan Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ringkas saya bagi tahu tuan-tuan. Yang soalan yang kedua, apakah bentuk-bentuk bagaimana nak memakmurkan? Secara ringkas kita masuk mukadimah dulu. Tuan-tuan saya nak cerita satu saja. Bila mana Nabi dibawa pada malam Isra dan Mi'raj, itulah gambaran memakmurkan rumah Allah. Ya. Salah satunya rumah Allah ini tuan-tuan sekalian, kita kena bawa diri kita, keluarga kita ke rumah Allah. Salah satu tujuan bagaimana cara nak memakmurkan, Nabi bila mana dibawa, Nabi dibelah dada, dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rumah Allah ini di antara perkara paling dasar, perkara paling asas, tuan-tuan mesti bawa diri tuan-tuan duduk dalam suasana majlis-majlis yang tertentu. Salah satu tujuannya, salah satu peranan majlis itu untuk menggambarkan kita memakmurkan rumah itu. Kita berada dalam suasana menyucikan jiwa kita daripada kekufuran, daripada takabur, daripada kufur, kembali kepada keimanan kepada Allah. Ini memakmurkan. Sebab tu tuan-tuan tak akan jumpa keimanan yang sebenar selain daripada di rumah Allah. Nilai dia lain. Boleh beriman, duduk tepi jalan pun boleh beriman, tapi dia tidak sama duduk di rumah Allah. Tu kadang-kadang orang tanya kita, Ustaz, kalau saya sembahyang Jumaat kat rumah, dapat berapa Ustaz? Ya, dah solat Jumaat, dapat pahala Jumaat dah. Berapa Ustaz? 27. Habis yang kalau saya sembahyang kat rumah Allah ni, 27 juga. Kalau macam tu apa beza Ustaz? Beza. 27 kat rumah, 27 rupiah. 27 kat sini, 27 dolar. Betul Ustaz? Makna cakap benda dia tidak sama, takkan sama rumah kita dengan rumah Allah, walaupun solat jemaah yang sama, pahala yang sama. Dan Nabi dah janji 27 lah. Tapi rumah Allah tidak sama dengan rumah kita. Sebab kita langkah saja ke rumah Allah tadi, tuan-tuan ada baca apa? Allah maftah li abwaab rahmati. Ya Allah, tolong buka kepada saya pintu-pintu abwaab banyak. Tuan-tuan masuk saja, terbukanya pintu-pintu rahmat yang begitu banyak. Yang akan membawa tuan-tuan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat, tuan-tuan kena menyucikan diri tuan-tuan di rumah Allah. Tuan-tuan tak akan dapat menyucikan diri tuan-tuan di rumah selain daripada rumah Allah. Itu memakmurkan, itu yang paling besar. Menyucikan di situ mana? Membuang segala kekufuran, membuang segala takabur, membuang segala keingkaran yang ada dalam diri kita untuk dimasukkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Ini tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah betul lah tuan-tuan. Ya, bila mana jadi surah, jadi masjid, makin angkuh
menolak ulama-ulama yang membicarakan tentang keagungan Allah. Ini benar-benar tuan-tuan isu yang terlalu besar di dunia. Dan kemudian dimasukkan ke dalam hati Nabi ini ilmu. Nampak salah satu tuan-tuan sekalian nak bagi tahu bahawa cara untuk memakmurkan di antara jalan yang paling utama ialah ilmu. Tuan-tuan tak akan dapat ilmu yang sebenar kecuali di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu yang dibicarakan di rumah Allah dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh redha-redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu mukadimah dia tu ya. Kena sikit ni. Sikit dulu tuan-tuan. Panjang saja. Itulah sebagai pembuka bicara saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Itulah kata orang alim dia tak cakap banyak, atau dia kasih sikit je. Yang tak pandai macam aku dia cakap banyak, tuan-tuan. Jadi kita dapat beberapa ilmu yang perlu kita ambil perhatian. Antaranya berkaitan mengimarahkan itu sendiri daripada berkaitan mu'ammarun. Ya, kalau kita lihat pun dalam segi bahasa, mu'ammar ini mana orang yang dipanjangkan umurnya. Dan tuan-tuan, insya-Allah lah siapa yang rajin datang masjid, insya-Allah panjang umur belaka tuan-tuan. Yang malas datang surau, insya-Allah pendek umur belaka. Aminah. Datang surau dah jadi jenazah, bawa sampai surau. Lepas tu action duduk kat depan dah tu. Duduk kat belakang dah jadi imam, terajang pun tu. Jadi tuan-tuan, bagaimana dia, kalau kita nak panjang umur, bubuh lah nama Muhammad. Jangan bubuh Gaddafi tu sudah. Ini juga akhir umur tu tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimotong sekalian. Jadi Ustaz ni Bakri dah sebut tadi. Betul lah, bila masuk masjid rumah Allah tuan-tuan, tempat untuk membersihkan hati. Ya, kita takkan dapat membersihkan hati dalam pasar malam ke shopping kompleks, takkan bersihnya hati kita. Tapi di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala bersihnya hati kita. Kemudian sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, beza sembahyang jemaah dekat rumah dengan sembahyang jemaah dalam masjid. Beza hukumnya. Ya, sebab dalam masjid kita tahu ada perkara-perkara yang dipanggil penghormatan masjid. Dia ada tahiyatul masjid. Kita masuk masjid ada tahiyatul masjid. Tahiyat ini penghormatan. Ya, bukan tahiyat di mana tahiyat tu. At-tahiyat tu mana penghormatan, tuan-tuan. Ya. Jadi masjid kalau kita masuk dia ada tahiyatul masjid. Rumah ada tahiyatul rumah ada. Mana ada buang tahiyat kat rumah ada, tuan-tuan. Ya, sebab tu masjid hukum dengan rumah lain tak sama. Ya. Dan cuma masalah dekat negara kita ni dia ada dua, masjidun wasurawun. Surau ni main mana aku tak tahu. Orang Arab panggil musalla, tempat sembahyang. Ala kulli hal, mengikut khilaf di kalangan para ahli ulama, surau pun ada ulama kata boleh dibuat tempat iktikaf. Ya, boleh dah tuan-tuan berniat iktikaf. Insya-Allah ikut ijtihad yang mengatakan dapat pahala, dapat, tak dapat pahala pun tetap insya-Allah dapat pahala juga. Jadi itu antara kemuliaan rumah Allah masjid. Dia tak sama macam rumah kita. Rumah kita macam-macam ada, masjid dia ada penghormatan yang khusus. Jadi keadaan dalam masjid itu berbeza dengan keadaan di rumah. Ketenangan yang ada di dalam masjid berbeza dengan ketenangan yang ada dekat rumah. Okey tuan-tuan, kepada Ustaz dan segi kita, Ustaz, apabila Rasulullah SAW yang Ustaz Bakri sebut tadi pindah ke Al-Madinatul Munawwarah, perkara yang pertama Nabi buat Masjid Quba. Ya, kemudian ketika Nabi SAW sampai ke bandar Al-Madinah Al-Munawwarah yang nama asalnya Yathrib, Nabi bina masjid juga. Masjid aja. Kenapa Nabi tak sampai kat Madinah mula-mula sekali buat shopping kompleks ke, uptown ke, kan? Lagi bagus buat benda macam tu kan, untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi. Jadi apa relevannya pembinaan Masjid Nabi SAW lebih-lebih lagi terhadap masyarakat pada hari ini? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu
وسعى في خرابها. Siapakah yang berzalim dalam hidup mereka, menjadikan masjid-masjid banyak kemudian menjadi kosong, membiarkan masjid-masjid Allah ataupun rumah-rumah Allah dalam keadaan dijadikan banyak tetapi dibiarkan menjadi kosong untuk mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini Allah jadikan dengan tujuan untuk kamu doa dan kamu minta kepada Allah semata-mata. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Ustaz Nazmi, yang dihormati Ustaz Ni Bakri bin Nikmat, dan dihormati para alim ulama, pegawai dan lihatan bahasa surau, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertamanya anda mengaturkan rasa syukur banyak-banyak kepada Allah kerana diberi peluang untuk bersama dengan dua orang yang alim bersama dengan ini, Ustaz Nazmi dan juga Ustaz Ni Bakri, dan bersama dengan para hadirin sekalian dalam membicarakan tentang satu tajuk yang besar dalam hidup kita, kerana dia merupakan mewakili pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kita bincangkan yang disebut dengan imarah surau ataupun mengimarahkan rumah Allah. Satu tajuk yang jarang-jarang dikupas di kalangan kita, yang sepatutnya kita faham peranan rumah Allah dan juga pembinaan, kesan daripada pembinaan rumah Allah dalam kehidupan seorang mukmin. Hadirin sekalian tahu bahawa tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinatul Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara perkara yang paling utama Rasulullah bina yang disebut dengan rumah Allah. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mana-mana orang yang telah mendermakan harta benda dia walaupun sebesar sarang burung untuk membina rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina istana untuknya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nilai yang disebut dengan pembinaan rumah Allah. Kenapa Rasulullah SAW suruh bina? Dan di antara benda yang paling besar amalan kita dan panjangnya amalan kita ini ialah yang disebut dengan membina rumah Allah. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut di antara salah satu yang dipahami oleh para alim ulama, apabila mati saja seorang anak Adam, maka terputus amalan dia kecuali 3 saja. Salah satunya disebut lagi tentang bagaimana 3 ni yang disebut dengan sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ulama-ulama ditanya apa yang dipahamkan daripada sedekah yang mengalir ini. Lalu ulama kata di antara sedekah yang mengalir yang disebut dengan pembinaan rumah Allah di atas muka bumi ini. Kerana dia akan berpanjangan dan selagi mana wujud dan wujudnya rumah Allah, maka pahala bagi orang yang derma itu akan berterusan dan berterusan sampailah rumah itu dibentikan ataupun dimatikan ataupun ditutup ataupun dikunci dan sebagainya. Maka akan terhentilah dipanggil pahala. Buka balik, pahala dapat balik pada kita. Faham tu kan? Tak faham lagi tak tahu. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai rumah Allah ini, besarnya yang Allah jadikan. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Bakri sebentar tadi dan Ustaz Nazmi sebentar tadi, bahawa apabila kita sebut saja rumah Allah tempat sujud, masjid tempat sujud, maka istilah musalla ataupun istilah yang disebut dengan surau, ulama-ulama kata apabila sebut saja tempat itu besar dan boleh memuatkan lebih pada 3 orang, maka dia dianggap bahawa masjid, tempat yang disujud pada Allah. Cuma oleh kerana peraturan di negara kita ini, dia telah letakkan bahawa ada surau dan ada masjid, maka kita terikat dengan undang-undang kolonial yang masih lagi lama dan masih lagi dalam suasana yang dahulu, dan mudah-mudahan kita akan panjangkan daripada masa-masa yang akan datang nanti. Walaupun sekalipun kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang besarnya nilai masjid ini. Rasulullah sebut salah satu golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah nanti. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah
di padang mahsyar, di waktu mana tidak ada naungan di padang mahsyar nanti, salah satunya orang yang hati dia terikat dengan masjid. Mu'allaqun bil masajid, hati yang hidup dia sentiasa terikat dengan masjid. Bagaimana orang yang akan terikat hati dia dengan masjid kalau dia tak faham tentang nilai masjid dalam hidup ini? Bagaimana hati dia boleh ikat diri dia dengan masjid? Kecuali Rasulullah SAW menjelaskan sahabat tentang betapa besar nilai peranan masjid, sehingga kan Rasulullah SAW bahagikan. Rasulullah SAW sebut dalam hadis-hadis Rasulullah, kalaulah aku boleh memberi peluang pada orang lain menjadi imam, kemudian aku ingin untuk aku turun daripada rumah ini, kemudian aku nak tengok siapa yang tak datang masjid, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah kata, kalaulah boleh dan aku diberi peluang, aku ingin bakar mana-mana rumah orang yang ada lelaki dalam rumah itu, kemudian dia tidak datang ke masjid. Maknanya besar nilai masjid. Masjid menjadi besar. Kenapa menjadi besar dalam hidup kita terhadap masjid? Sehingga kan Rasulullah kata, kamu bina walaupun sebesar sarang burung pun, Allah akan bina istana untuk diri kamu di padang mahsyar Allah nanti. Sehingga kan Rasulullah SAW pesan kepada sahabat-sahabat, kalaulah kamu ada anak lelaki, kamu pastikan anak lelaki kamu datang ke rumah Allah. Dan kalau sekiranya, kalau aku ada peluang, aku ingin bakar mana-mana rumah yang tidak datang ke masjid, lelaki yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian Rasulullah kaitkan dengan akhirat. Sebut tentang masjid, Rasulullah SAW kaitkan lagi dengan akhirat. Rasulullah SAW gambarkan bagaimana besarnya masjid ini. Rasulullah kata, orang yang hidup dia, hati dia terikat dengan masjid, dia salah seorang di antara orang yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya para hadis sekalian bahawa masjid bukan berperanan semata-mata untuk dunia saja tidak. Tetapi kalau kita sebut tentang pasar raya, boleh jadi ia berperanan untuk dunia, kehidupan kita dunia, untuk makan, untuk minum, untuk bersukari. Tetapi masjid tidak. Masjid digambarkan tentang bagaimana peranan masjid ini. Rasulullah SAW kaitkan bukan untuk kamu di dunia, untuk kamu dalam kubur, bukan sekadar untuk kamu dalam kubur, bahkan untuk kamu di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW gabungkan daripada tiga ini. Rasulullah ajak untuk dibina apa dia? Kenapa Rasulullah buat demikian? Ulama kata ada 4 sebab Rasulullah jadikan masjid ini sendiri. 4 sebab kenapa Rasulullah bina masjid, sehingga kan Rasulullah SAW sanggup untuk membayar tanah yang dimiliki oleh anak yatim piatu, tanah di bumi Madinatul Munawwarah yang milik anak yatim piatu ini, sehingga kan Rasulullah kata kita bayar tanah mereka, tanah anak yatim piatu ini. Kenapa? Kerana nilai tanah ini terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yatim tersebut sanggup menggadaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah kata, tak, yang pastinya aku akan bayar, dan kita akan bayar tanah ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut, jangan segan mana-mana tempat yang kedengaran azan, mana-mana tentera Islam yang pergi satu tempat, tiba-tiba kedengaran azan, jangan segan penduduk kampung itu. Kerana penduduk kampung itu merupakan penduduk yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak kedengaran azan, Rasulullah SAW sebut segan. Dalam perang Khaybar misal contoh, lepas sembahyang subuh Rasulullah SAW sebut dengan ada azan, tak ada azan. Waktu mana tak ada kedengaran azan, Rasulullah SAW kata serang lepas subuh. Barulah di waktu itu diserang dan dihalau penduduk Yahudi daripada Khaybar, yang disebut dengan Khaybar yang Yahud. Jaishu Muhammad sawfa yu'id. Cerita panjang dalam disebut demikian. 4 sebabnya ulama kata, yang pertama masjid ini, kenapa Rasulullah bina masjid? Yang pertama untuk membina peribadi seseorang. Kalau kita nak tengok peribadi seseorang itu soleh tak soleh, kamu tengoklah di masjid. Kerap tak kerap dia di rumah Allah. Kalau dia kerap di rumah Allah, seorang yang soleh dalam hidup. Orang yang soleh ini bukan orang yang jalan tunduk, jalan langgar tiang-tiang langgar dinding-dinding, tak. Orang yang soleh, orang yang hidup dia berulang alik ke rumah, dan dia sedang membina pribadi dia. Dia sedang membina pribadi dia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembinaan pribadi ini kita boleh lihat bagaimana isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina pribadi masing-masing. Sehingga kan Rasulullah SAW pernah satu malam, Rasulullah SAW masuk dalam rumah Allah. Rasulullah tengok ada tali. Dan dalam rumah di Masjid Nabawi ni ada tali yang panjang. Rasulullah tanya sahabat-sahabat, ni tali siapa? Ni tali apa teman? Dalam masjid ni ada tali yang mengikat di tiang. Lalu sahabat-sahabat
itu tali Maimunah isteri kamu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa dengan tali Maimunah malam-malam kalau dia bangun tahajud, kalau dia lenguh sangat dia akan bergayut di tali. Dia akan bergayut di tali. Lenguh untuk diri. Lenguh untuk diri, dia akan bergayut di tali. Berdiri dan berdiri. Sehingga kan dia tidak akan sujud selagi mana dia tak menghabiskan bacaan-bacaan yang dibaca daripada Al-Quran kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pesan pada isteri aku, wahai sahabat-sahabat, bukakan ikatan ini. Pesan pada dia, sesungguhnya Allah tidak pernah membebankan seorang dalam dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia lenguh, maka dia boleh duduk dan dia boleh sembahyang sambil duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Pembinaan pribadi bermula daripada mana? Bukan bermula dalam kursus motivasi tidak. Pembinaan pribadi bukan bermula daripada team building tidak. Pembinaan pribadi bukan daripada yang namakan dengan kursus tengok tahi lalat tak. Pembinaan pribadi bukan tengok daripada yang namakan dengan tarikh lahir tidak. Pembinaan pribadi bermula daripada mana? Daripada masjid. Masjid dimulakan untuk membina pribadi seseorang. Bagaimana seseorang sujud sehingga kan Rasulullah SAW susun macam mana sistem yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid ada satu pintu. Ada satu pintu saja. Satu pintu yang dimasuki lelaki dan dimasuki perempuan. Lalu apabila siap sembahyang saja, selesai sembahyang, sahabat-sahabat akan keluar dan serentak akan mencampur daun di antara satu sama lain. Lalu Rasulullah SAW pesan, mulai daripada hari ini kata Rasulullah, biarkan orang perempuan terdahulu keluar, kemudian kanak-kanak dan akhir sekali baru orang lelaki. Rasulullah SAW sebut demikian. Kemudian Rasulullah susun, orang tua berada di hadapan. Rasulullah SAW sebut demikian. Yang kedua Rasulullah SAW sebut, kemudian kanak-kanak di tengah. Kemudian kata Rasulullah, perempuan berada di belakang. Susunan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Tujuan apa Rasulullah demikian? Rasulullah nak ajar bagaimana sistem pembinaan pribadi bermula di rumah Allah, sehingga kan Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat yang kedengaran azan tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Buat contoh, kita buat contoh yang mudah. Siapa dia? Abdullah bin Maktum, seorang pemuda yang buta mata. Abdullah bin Maktum, seorang buta mata. Sehingga kan turun satu surah yang cerita tentang Abdullah bin Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka. Abdullah bin Maktum, apa yang berlaku pada dia? Dia datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dengar azan ya Rasulullah. Tiap kali mana subuh aku kedengaran azan. Tapi oleh kerana kota Madinah ini, disebut kota Madinah ini kota yang penuh dengan yang disebut dengan ular-ular. Kemudian ada lilipan, adanya kalajengking ya Rasulullah. Pada pagi hari tak ada orang yang nak pimpin aku untuk datang ke rumah Allah. Maka di waktu ini ya Rasulullah, boleh tak kamu bagi kelonggaran pada aku supaya tidak datang ke rumah Allah? Boleh tak? Aku sembahyang di rumah saja ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengar demikian. Rasulullah kata, kalau begitu bolehlah Abdullah bin Maktum. Bolehlah, oleh kerana kamu buta kan? Kamu buta, kamu tak perlu datanglah wahai Abdullah. Lalu Abdullah bin Maktum berundur terus. Dia balik saja, apabila dia berjalan sampai pintu, tiba-tiba Rasulullah panggil balik. Abdullah, datang balik. Lalu Abdullah bin Maktum pun datang. Datang saja, apabila datang dekat dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tanya balik, kamu tanya soalan apa tadi? Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Maktum, aku ni buta, tak nampak dan pagi hari tak ada orang yang nak memimpin aku datang sembahyang subuh. Apakah aku ni perlu datang lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, Malaikat Jibril turun sebentar tadi. Malaikat Jibril tanya, apakah kamu mendengar azan di waktu itu? Apakah kamu mendengar azan di waktu itu? Lalu katanya Abdullah bin Maktum, ya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW sebut, kalau begitu kamu menjadi kewajipan untuk kamu datang walaupun kamu ni buta mata. Maknanya siapa yang tak datang, dia lebih buta daripada Abdullah bin Maktum. Bahasa yang mudah untuk dipahami di kalangan kita. Mata yang jelek tapi dia buta. Buta kat mana? Buta hati. Hati dia sedang buta. Sebab itu
dibina jasad ini bukan dibina yang namakan dengan jasad kita, tidak. Kita jaga makanan, tak nak makan gula. Kenapa kencing manis? Kenapa tak nak makan garam banyak sangat daging? Kenapa? Takut darah tinggi. Kambing lagi tak boleh dia suruh. Lagi tinggi naik darah dia suruh. Sampai Mekah makan pula dia. Orang tanya kenapa? Kambing Mekah warna sikit besar dia suruh. Kambing Malaysia tak berapa warna dia suruh. Kenapa sibuk jaga luaran? Kenapa tak sibuk jaga dalaman? Sibuk jaga luaran. Pagi sebelum subuh lagi jogging lah. Begitu jaga jasad. Orang tanya kenapa? Kolesterol tinggi besar dia suruh. Yang hati kamu yang kedengaran azan, apakah hati kamu sudah menjadi buta, wahai manusia? Di saat mana kamu mendengar azan, tiba-tiba kamu tak datang. Saat itulah Rasulullah SAW ajar membina pribadi bermula pada mana? Di masjid. Kamu tak boleh bina pribadi kamu depan TV, tanyalah ustaz, tak boleh. Kamu tak boleh bina pribadi kamu untuk membina pribadi kamu dalam team building, tak boleh. Nak membina pribadi kamu kat mana? Tak boleh. Kamu kena datang di rumah Allah. Kerana di sini tempatnya turunnya rahmat Allah. Oleh kerana di sini tempat turun rahmat Allah, kamu nak cari selain daripada tempat ini, kamu tidak mungkin akan ketemu. Saat itu Rasulullah kata, ulama kata, kenapa Rasulullah membina masjid? Kerana yang pertama membina pribadi. Yang kedua, ulama ditanya, untuk tujuan apa lagi? Membina kekeluargaan Islam di rumah Allah. Untuk membina kekeluargaan Islam bermula daripada rumah. Satu orang Melayu kita, dia nak kahwin, dia kahwin di masjid. Cantik tu. Cuma ada masalah sikit dia. Apabila dia kahwin di masjid ni, yang terakhir ni ada masalah. Kadang-kadang di kalangan kita, dia buat benda yang tidak sepatut dia buat. Bina rumah tangga Islam memang dibina di masjid. Rasulullah kahwin di masjid. Dan memang ulama-ulama kahwin di masjid. Dan memang cantik, tak ada masalah. Cuma orang Melayu kita buat masalah. Apa masalah yang kita buat? Kita buat benda yang tak sepatut kena buat. Akad nikah bagi orang, tapi buat upacara batal wuduk tu salah. Batal wuduk ni siapa yang ajar supaya batal wuduk? Siap je akad nikah, suruh upacara batal wuduk. Ulama-ulama Islam ajar supaya ada wuduk, dia buat program upacara batal wuduk. Kan silap tu dipanggil. Lepas tu macam mana nak batal wuduk? Cium dahi. Cium dahi depan Tok Imam. Tok Imam tu klik mana? Kan benda yang tak sewajar. Nak cium pun tunggu dalam bilik nanti lah. Jangan dibuat. Ni kadang-kadang yang belajar agama pun buat. Kerana dia sudah menjadi adat. Menjadi adat yang tak sepatut dan tak sewajar. Membina di rumah Allah kekeluargaan Islam. Kemudian dibawa di luar untuk kekeluargaan Islam. Rasulullah SAW ajar kanak-kanak ada ruang dia. Bahkan Rasulullah SAW ajar bahagian perempuan ada ruang. Dan ulama bincang tentang orang perempuan yang uzur macam mana. Tak perlu ke dia datang ke masjid, dibincang. Dalam mazhab Hanafi dibincang lagi, dalam mazhab Syafi'i dibincang panjang dalam persoalan ini. Jangan sampai peringkat kita apabila kita silap faham, akhirnya kita meminggirkan orang perempuan uzur, dia terus meminggirkan jasad dia daripada masjid. Dia ada ruang yang tersendiri yang disusun dalam agama. Agama susun dia pakai mereka. Setengah-setengah masjid ditulis di ruang, kanak-kanak dilarang dibawa ke masjid. Dan ada tempat-tempat demikian. Dan anak tak nak sebut, nanti kamu kena gam masjid itu. Nak sebut kanak-kanak, setengah-setengah ditulis, kanak-kanak dilarang dibawa ke masjid. Kenapa demikian? Bawalah kanak-kanak untuk dibina. Sediakan tempat ruang, buayan untuk kanak-kanak. Sediakan, biar nampak masjid multi-purpose. Tempat yang kira-kira boleh diguna semuanya. Bermula daripada orang hidup sampai orang mati digunakan untuk di masjid. Dan membina keluarga bermula di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu kita sebut pada pasangan pengantin, kamu akan nikah di masjid, kamu jangan lupa wahai pengantin lelaki datang semula ke masjid. Jangan akan nikah di masjid, lepas pada itu raih 7 tahun pula nak datang.
pelonggaran untuk kamu selama 7 hari kamu tak datang semayang di surau ini. Kamu tak datang semayang oleh kerana kamu kahwin dengan siapa? Anak dara Rasulullah bagi cuti 7 hari seminggu. Tak datang ke masjid tak apa. Kenapa? Kamu sedang membetulkan isteri kamu, kamu solat berjemaah dengan isteri kamu. Kalau kamu kahwin dengan siapa? Janda 3 hari je Rasulullah bagi cuti. 3 hari je Rasulullah SAW bagi cuti. Lepas itu yang tak datang-datang, maknanya kamu kahwin tiap hari ke? Bukan orang tempat ni, orang Australia. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni kehilangan pembinaan keluarga yang disusun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang subhanallah, kita kehilangan banyak benda silap faham di kalangan kita terhadap masjid. Salah faham terhadap surau dan masjid ini berlaku di kalangan kita. Terdapat masjid hanya nak untuk sekadar semayang saja, kuliah saja, yang menyebabkan akhirnya orang tak ada perasaan untuk datang dan sebagainya. Baru ni anak pergi ke Ireland, anak tengok di masjid di Ireland atau masjid di Dublin, di tengah-tengah kota Dublin itu satu masjid yang dibuat masjid multi-purpose untuk keseluruhan adanya yang seorang hamba Allah Yayasan Al-Maktoum yang telah bagi belanja untuk membina tengah-tengah bandar Ireland tersebut untuk sebuah masjid. Di masjid ada restoran, di masjid ada hospital, di masjid ada sekolah, di masjid ada keseluruhan yang menyebabkan hidup dan rancak di masjid ini. Dan anda belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, anda dapati di masjid-masjid di sana pun kebanyakan masjid-masjid yang dikuasai oleh orang saleh, di masjid ada tempat orang melahirkan anak, di masjid tempat menyembahyangkan mayat, di masjid untuk mandikan orang, di masjid sampai ada seorang jurutera kerja ni bagaimana merancang. Dia sebut saya jurutera, tapi bukan jurutera untuk membina bangunan ini, jurutera bagaimana untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut waktu mana kanak-kanak main dalam masjid, dia sebut jangan larang, jangan tengking mereka, jangan habis mereka, kerana saya sedang menyusun masyarakat ini supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ulama kata yang kedua, yang ketiganya pembinaan masjid digunakan untuk membina masyarakat. Rasulullah jadikan masjid untuk dibinakan masyarakat ini. Sehingga kan Rasulullah SAW ada urusan apa pun dengan masyarakat di masjid. Satu pemimpin jangan tinggal masjid. Rasulullah kaitkan pemimpin ke masjid. Kalaulah pemimpin yang tinggal masjid datang ke masjid bila? Pemimpin. Musim maulud baru nampak muka pemimpin. Musim Isra' Mi'raj baru nampak muka pemimpin. Itu bukan pemimpin untuk akhirat, itu pemimpin untuk dunia. Dia boleh jumpa di shopping kompleks, dia tak perlu datang ke surau rumah Allah. Pemimpin ni kena gam tak kena gaya. Tapi pemimpin yang sebenar, dia boleh mengimamkan jemaah, dia boleh datang untuk menjadikan penyelesaian pada masyarakat. Dan siapa yang ingin memimpin, dia ingin memimpin masyarakat, dia kena tahu dia sedang membawa masyarakat dia menuju ke arah mana. Dia kena tahu dia bawa ke arah mana. Satu, jangan larang pemimpin untuk masuk dalam rumah Allah. Kenapa dia kena jelaskan kenapa dia buat demikian, kenapa dia lakukan demikian, untuk dipahami di kalangan masyarakat kita, sehingga kan masyarakat kita digezetkan dalam pemikiran mereka bahawa soal politik jangan disebut dalam rumah Allah. Sehingga kan disebut apa dia? Politik itu kotor, katanya mereka. Anda nak kena sebut ni. Mereka sebut politik memecah belah masyarakat. Siapa yang ada? Siapa yang ajak dia ni? Islam mengajar bahawa politik, ekonomi, sosial, sebutlah nama apa saja. Nama apa saja pun. Ma farratna fil kitab min syai'. Tak ada satu pun yang Allah tak sebut di dalam Al-Quran tadi. Semua yang Allah ajar. Kalau Rasulullah tidak berpolitik, bagaimana Rasulullah boleh membina yang dinamakan dengan kota Madinah? Kalau Rasulullah SAW tidak berpolitik, bagaimana Rasulullah SAW boleh membuka kota Makkah? Kalau Rasulullah tidak berpolitik, bagaimana Rasulullah boleh menghantar Usamah bin Zaid sampai ke bumi untuk membuka kota-kota yang lain? Kalau Rasulullah tidak berpolitik, bagaimana Rasulullah SAW boleh melahirkan yang dinamakan Tariq bin Ziyad? Rasulullah SAW mengajar. Cuma yang tak boleh, yang disebut dalam masjid surau, yang disebut dengan parti. Parti tak usah sebut lah.
Soal parti, orang belajar agama faham tentang politik, orang tahu parti mana yang perlu dipilih, orang parti mana yang tak perlu dipilih. Soal politik aja, yang ni politik Islam, yang ni politik sekular, yang ni politik yang diajar oleh komunis, yang ni diajar cara bagaimana berpolitik cara Islam. Kita kata politik kotor, habis kat mana kena sebut? Kena sebut kat luar masjid. Habis siapa yang kena sebut? Orang yang kotor saja bercakap tentang benda yang kotor. Maknanya apa dia? Rumah Allah tidak berfungsi lagi. Sebab tu Rasulullah SAW membina masyarakat yang namakan dalam masjid. Berjumpa dengan siapa pun dalam masjid. Rasulullah sampai peringkat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda Badu yang kencing, tengah-tengah kencing dalam masjid. Orang Badu ni biasa dia kencing. Dia kencing sampai hari ni. Kalau pergi ke Mesir tu tengok dinding-dinding, dinding-dinding tu hitam je. Pergi cium kat dinding tu. Nak cium nak bau macam mana? Hamis bau macam kayu. Bau dia nak sebutnya bagaimana keadaan yang ada. Dalam keadaan sebegini ni, yang menyebabkan akhirnya apa dia yang berlaku. Kita boleh tengok Rasulullah SAW, Umar bangun nak tolak seorang pemuda yang kencing. Lalu Rasulullah tahan Umar, jangan Umar. Kalau kamu tahan, dua mudarat yang berlaku. Dua mudarat. Yang pertama air kencing itu akan meninggal, lagi susah kita. Yang kedua pundi kencing dia rosak. Kalau kamu tahan dia akan terhenti. Habis terhenti, nanti masuk ke semula. Kan terseksa dia. Oleh yang macam dia ada kencing, kerja-kerja beliau basuh balik dan kita mengajar bagaimana cara kencing yang betul. Cara Rasulullah membina masyarakat. Dan yang keempat, Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW membina yang namakan dengan masjid ini? Untuk membina negara dengan bermula daripada masjid. Membina negara bermula daripada masjid. Rasulullah merancang nak pegang, nak apa pun Rasulullah mulakan dengan masjid. Rasulullah jumpa dengan tetangga negara di masjid. Nak jumpa dengan siapa pun di masjid. Habis itu orang kata politik kotor ni macam mana? Apakah dia tidak membaca sirah dan dia tak belajar tentang bagaimana penggunaan masjid yang sewajarnya di kalangan kita? Satu, anda baca awal-awal tadi. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi fadlihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengikat orang daripada menyebut nama Allah di rumah Allah dan membiarkan rumah Allah kosong dan tidak berfungsi di kalangan manusia? Kamulah sezalim-zalim manusia kalau mana kamu membiarkan rumah Allah menjadi dalam keadaan yang kosong dan tidak berfungsi untuk masyarakat ini. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak kepada ahli panel yang kedua. Dia orang lama tak datang tu lain sikit tuan-tuan. Respect down. Muslimin muslimat dari mata kuliah, jadi kita dapat ilmu maklumat bahawasanya tujuan Nabi SAW membina masjid di Madinah sebab perkara bina syakhsiyatil muslim wa bina al-usratil muslim wa bina al-mujtama'il muslim wa bina al-daulatil muslimah. Ya, membina syakhsiah diri pribadi manusia, keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi senang cerita, faham dah tu, aku tak syarat dah. Okey, Ustaz Bakri, Rasulullah SAW pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata, sayati 'ala an-nasi zamanun lam yabqa min al-islami illa ismuhu atau illa ismuhu wa lam yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman nanti, Islam hanya tinggal nama sahaja, Al-Quran hanya tinggal tulisan sahaja, dan masjid-masjid mereka Nabi kata cantik sangat. Nabi macam dah nampak-nampak dah masjid kat Putrajaya tu, cantik sangat Nabi kata. Ya, masajiduhum amirah, Nabi kata masjid mereka cantik sangat, masjid besi lagi masjid tu, ada tasik lagi. Kalau kat Ganu kita kau pergi ada Masjid Al-Aqsa lagi. Kau jangan main. Aku balik Terengganu tahu lah kan, dekat apa nama Pulau Wanman apa benda nama tu kan, ada Masjid Al-Aqsa. Anak bawa kawan daripada Palestin, dia sampai-sampai Terengganu terperanjat. Masya Allah, dia kata aku punya payah nak tengok aku batu Zahra dekat Palestin, tuan-tuan dekat Terengganu, dia kata Masjid Al-Aqsa. Dia kotak gambar, dia hantar kamu dia, oh kamu dah ambil terpanjang dah ke? Macam mana ni, dia kata Masjid Al-Aqsa dekat Terengganu ni. Ganu kita ada piti jadi belaka. Ya.
Jadi dekat Terengganu tu ada satu masjid Kristen nama dia. Waktu-waktu malam dia berubah warna cucu macam flash saucer gitu, betul. Macam makhluk asing tu. Tapi bila time azan ada siapa? Muazzin dengan imam dua orang. Sopo-sopo berjuta masjid tu. Cantik gila dua orang. Campur seorang lagi jaga baki tiga orang. Kalau cuti sekolah barulah ada orang lagi. Jadi ustaz, bukan syarat ustaz tak. Itu realiti. Jadi ustaz, apakah kelebihan orang yang mengimarahkan masjid dan apakah risiko yang kita akan tanggung apabila kita meninggalkan menghidupkan masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatan wa salaman ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya muliakan kepada Ustaz Nazmi, kepada Ustaz Nasuki, YB Yaakob dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah tuan-tuan yang menjadi tuan-tuan. Kelama juga tuan-tuan tak jumpa Ustaz Nasuki. Itu pusingan pertama. Tuan-tuan boleh bayanglah pusingan yang kedua. Namun tuan-tuan saya alhamdulillah tuan-tuan saya sekadar memberi tambahan sedikit lah. Ya, dari sudut persoalan yang ditujukan kepada saya dari sudut kelebihan, keistimewaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua hasil daripada kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apakah akibatnya? Manusia-manusia yang meninggalkan rumah-rumah Allah. Bahkan setiap manusia di akhir zaman ni tuan-tuan, bukan setakat dia tak suka rumah Allah dimakmurkan, bukan dia sendiri tak memakmurkan rumah Allah, bahkan dia melarang orang lain daripada memakmurkan rumah Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan, khususnya di seksyen 8 inilah surah yang paling berpengalaman, yang telah melalui risiko-risiko yang begitu besar yang Ustaz Nasuki sebut tadi, tak perlu saya ulang lagi sekali. Maka tuan-tuan jagalah betul-betul surah ini, jangan sampai dikunci kali kedua. Kalau tuan-tuan itulah akibat dia. Tak boleh walau bagaimanapun tuan-tuan yang dah, saya nak baca ayat yang sama tadi. Ya, ayat yang sama. Saya tuan-tuan sekalian dengan Ustaz Nasuki, saya rasa ya Allah, Ustaz Nasuki ni dia masih semangat lagi, dia muda lagi. Saya dah sedur dah sikit, dia berumur sikit. Tuan-tuan dulu ceramah juga tuan-tuan sekalian. Tapi walau bagaimanapun saya nak bagi tahu bahawa ayat yang sama yang Ustaz Nasuki baca, saya nak ulang lagi sekali sebagai suatu gambaran bagaimana kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada umat Islam bila mana mereka memakmurkan rumah Allah. Tuan-tuan, salah satu krisis yang berlaku dalam umat Islam akhir zaman ialah krisis dari sudut membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Ramai umat Islam di akhir zaman tuan-tuan sekalian, bahkan di Malaysia ini, bahkan mereka mendakwa, mereka mengaku mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi, mereka beriman pada hari akhirat. Namun di sana tidak ada bukti-bukti yang ada pada diri mereka bahawa mereka beriman kepada Allah. Atau kadang-kadang kita tanya orang perempuan yang beriman, yang katakan beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, tapi mereka tidak menutup aurat. Nabi mana yang suruh mereka tak menutup aurat? Nabi mana yang mereka beriman? Ya, mereka kata mereka beriman pada Allah, tapi mereka tidak sembahyang. Allah mana yang suruh mereka tidak sembahyang? Mana bukti? Maka tuan-tuan, salah satu buktinya ialah yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 yang Ustaz Nazmi baca mereka awal lagi dalam forum kita pada malam ini. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa an yakunu ulaika an yakunu minal muhtadin. Tuan-tuan, saya nak huraikan beberapa perenggan. Salah satu perkara daripada ayat ini tuan-tuan, kalau kita belajar sedikit kaedah bahasa Arab, saya selalu sebut tuan-tuan supaya kita lebih memahami. Innama ni kalau kita belajar bahasa Arab, salah satu digelarnya disebutnya ialah adatul hasri. Adatul hasri ini suatu kalimah untuk dia banyak apa ya tuan-tuan sekalian? Dalam bahasa paling mudah apa Ustaz? Untuk menegaskan hanya ini sahaja. Sebab tu orang zaman dulu dia sebut penyesanya. Tuan-tuan, zaman dulu. Zaman sekarang ni tuan-tuan sekalian dia terjemah sesungguhnya. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, man ialah orang-orang yang amana billah, beriman kepada Allah. Maka ini satu bukti tuan-tuan, kelebihan. Kalau tuan-tuan datang ke rumah Allah, puan-puan datang ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah, ini ada satu bukti bahawa tuan-tuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang tidak datang ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah, tidak ada bukti pada diri dia beriman kepada Allah. Ini satu perkara yang cukup bahaya dalam kehidupan. Tuan-tuan, kita suatu hari nanti kita akan faham.
Sama ada hari ini kita pernah masuk ke mahkamah dibicarakan, ataupun kita tidak pernah dibicarakan di mahkamah. Namun kita tetap akan berdepan dengan Allah, dibicarakan di dalam mahkamah Allah. Yang ketika itu hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Maka bila mana sifat berada dalam mahkamah Allah, Allah nak bukti. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kita bertanya, tuan-tuan nak masuk syurga? Lama ya tuan-tuan orang tanya sekarang ni kalau kita bertanya nak masuk syurga. Nak masuk syurga siapa? Cuba jawab, kita nak masuk syurga siapa? Sudah tentu kita akan jawab nak masuk syurga Allah. Nak masuk syurga Allah macam mana tuan-tuan tak beriman kepada Allah? Beriman ustaz, mana bukti keimanan itu kepada Allah? Mana bukti? Sama lah tuan-tuan orang yang beriman kepada Al-Quran. Ni yang terbaru pula ni kata kalimah hudud tak ada dalam Quran. Ni yang terbaru ni. Tu yang orang tua yang lambat mati, lambat mati. Tak apa biarkan kita tahu. Sedangkan dalam Quran tilka hududullah, itu adalah hudud Allah. Tak apa tuan-tuan. Nak bagi tahu ramai manusia dakwah beriman pada Nabi, mendakwa beriman pada Quran, mendakwa beriman pada akhirat, tapi tidak ada bukti pada diri mereka. Allah tidak akan terima orang yang sebegini rupa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi kata bila mana kamu melihat seorang yang berangan alik daripada rumahnya ke rumah Allah, falyashhad annahu mu'min. Kalau kamu tengok seseorang yang berulang alik daripada rumahnya ke rumah Allah, falyashhad, maka hendaklah kamu bersaksi bahwa hai para sahabat, annahu mu'min, dia adalah orang mukmin. Mana bukti tuan-tuan? Saya biasa cakap, kita diam dulu sekejap. Kalau usah suki dia dah, saya kena diam. Kita mana bukti? Sebab tu sekarang tuan-tuan macam Ustaz Rizki sebut, nak sentuh sikit dah. Sekarang tuan-tuan, kita tak boleh nak bina peribadi daripada pakar-pakar motivasi. Sebab kadang-kadang pakar motivasi pun tak ada motivasi lah. Nah, tuan-tuan cepat faham kat sini. Tak boleh tak payah guna pandai. Ustaz dah suka dah orang. Saya tambah sikit je, tambah je. Pembinaan peribadi bermula di rumah Allah untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Kita tuan-tuan, bukti yang kedua, kelebihan yang kedua, keistimewaan yang kedua kalau kita memakmurkan rumah Allah. Dari sudut mana tuan-tuan? Dari sudut kita membuktikan bahawa kita memang benar-benar untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, matlamat utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Matlamat utama kita tak perlu kita hurai. Surah Al-Dariyat ayat 56. Allah cipta kita tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di mana kita nak beribadah kepada Allah? Mana bukti kita ibadah kepada Allah? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau kita duduk di sebab tu ada dulu di masa di Mesir dulu tuan-tuan ya. Sama ada Ustaz Nazmi dia di Syria. Ya, ada seorang ulama tu dia kata ada orang ni tuan-tuan, sepanjang umurnya Allah bagi 20 tahun, Allah bagi 50 tahun, Allah bagi kadang-kadang 100 tahun, tak pernah dia datang masjid kecuali 2 kali setahun. Nah, tu tamam ya. Tu yang kadang-kadang Ustaz kita cakap betul juga tuan-tuan. Kita ni diminta supaya menjadi ahli sunnah wal jamaah, tapi majoriti kita ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita pilih masa. Tapi ada setengah orang tuan-tuan, dia tak pernah datang ke rumah Allah. Sebagaimana Ustaz Nazmi sebut tadi, tak pernah sepanjang umur dia datang ke rumah Allah, kecuali sekali saja sepanjang umur dia. Itu bukan nak sembahyang, nak disembahyangkan. Itu yang power pada imam tu depan. Tuan-tuan, di mana bukti dia? Keimanan dia kepada Allah. Di mana bukti dia bahawa dia nak menjadi hamba yang beribadah kepada Allah? Kecuali dia kena datang untuk sujud kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemudian ayat seterusnya, walam syah yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah ialah di antara sifatnya kelebihan yang ada pada dia dah. Inilah bukti bahawa dia tidak takut kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan datang ke sini, tuan-tuan telah buktikan satu bukti kepada Allah untuk melayakkan tuan-tuan jadi ahli syurga Allah, bahawa tuan-tuan tidak takut kecuali selain kepada Allah. Tuan-tuan nak dengar cerita tuan-tuan ya? Tuan-tuan ni saya nak tanya soalan. Tuan-tuan ni takut bini ke takut Allah? Setakat ni lah, kau tak tahu lagi. Dengar saya cerita tuan-tuan. Ada satu cerita di akhirat nanti. Di akhirat, ini cerita akhirat. Cerita dunia bukan. Cerita akhirat. Malaikat panggil beberapa kumpulan lelaki. Maka ditanya lelaki pertama, saya nak tanya kamu macam mana hidup kamu di dunia dulu. Dia kata, wahai malaikat, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, saya ikut Allah. Maka disemak kata amalan dia memang betul, dia ada bukti-bukti itu. Cuma nak tanya satu soalan yang terakhir. Dari sudut walam yakhsha illallah, jangan kamu takut kecuali selain daripada Allah. Kamu tak akan selesai kalau kamu datang ke rumah Allah. Kamu tidak akan selesai kalau kamu mendirikan sembahyang, tetapi dalam diri kamu, dalam hati kamu masih ada ketakutan kepada selain daripada Allah.
Tengok dalam satu ayat. Maka dia panggil lelaki pertama, saya nak tanya kamu okey? Dia kata jawab semua sekali okey. Baik, cuma nak tanya kahwin berapa ni? Dia pun pelik, apa hal pula mereka ni tanya kahwin berapa? Ya, kamu kahwin berapa? Saya kahwin 4, wahai mereka. Okey, terus ke syurga. Panggil lelaki yang kedua. Kemana? Sudah apa-apa. Macam mana ni? Panggil lelaki yang kedua. Baik, macam mana hidup kamu dunia dulu? Saya beriman, wahai Allah. Saya sembahyang, wahai Allah. Saya buat amalan dia tentang betul dengan dakwaannya. Dia ada bukti-bukti yang kita cerita tadi. Dia datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah dan sebagainya. Dengan bukti-bukti yang lain. Baik, soalan yang terakhir sebelum kamu layak ke syurga. Kamu kahwin berapa dunia dulu? Saya kahwin 3, wahai malaikat. Baik, terus ke syurga. Tuan-tuan, panggil lelaki yang kedua. Yang ketiga. Macam cerita yang sama. Akhir sekali soalan yang sama. Saya rekatkan tuan-tuan. Tak bagi nak usah-usah pusing yang kedua. Nak bagi tahu dia kahwin berapa dulu dunia? Saya kahwin 2, dia wahai malaikat. Malaikat termenung. Tuan-tuan termenung. Kata apa? Macam mana wahai malaikat? Dia kata kejap. Okey lah, boleh lah malaikat. Boleh. Masuk je. Malaikat berbelah lagi ya tuan-tuan. Kata sudah. Itu yang 2. Tuan-tuan macam mana? Dan lelaki yang terakhir dipanggil tuan-tuan sekalian. Macam mana kamu dunia dahulu? Hati kamu macam mana? Beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat perintah Allah, tuan-tuan sekalian. Dan menerima segala yang datang daripada Allah, dengan Rasulnya, dengan Al-Qurannya. Tengok tuan-tuan, bukti, semua cukup. Kamu kahwin berapa dulu? Saya kahwin 1, wahai mereka. Kahwin 1? Ya. Ke neraka kamu? Masuk neraka kamu? Tuan-tuan, dia kata, wahai mereka, kenapa apa masalah dengan kahwin 1? Saya ada mana? Dari segi bukti-bukti keimanan dan sebagainya. Tak, bukan masalah. Kamu kahwin 1 itu kamu masuk neraka, bukan. Kamu masuk neraka kerana kamu takut bini lebih pada Allah. Ini masalah. Tuan-tuan, faham tak ni? Takut bini lebih pada Allah ni. Tuan-tuan, orang yang takut bini lebih pada Allah tidak layak untuk masuk syurga Allah. Tuan-tuan nak ikut dia. Tempat lain tu. Isteri tak tutup aurat, tak boleh nak tegur. Takut bini ke takut Allah? Bagaimana kamu nak memimpin kami semua ini? Kemana kamu nak pimpin kami? Kamu nak pimpin isteri kamu seorang pun kamu tidak mampu. Sedangkan kamu nak pimpin kami ke mana? Ini persoalan yang besar, persoalan akidah. Jangan takut kepada selain Allah. Ini kelebihan sesiapa yang datang ke rumah Allah. Sesiapa yang takut kepada selain Allah, dia tidak akan ke syurga Allah. Dan dia tidak ada bukti bahawa dia adalah orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan? Bukan persoalan takut bini, bukan. Persoalan ialah takut kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan, isteri seorang tak boleh nak jaga. Isteri seorang pun tak boleh nak perintah supaya tutup aurat. Dia nak jaga isteri kita. Isteri seorang pun belum tentu dia boleh bawa ke syurga. Dia nak jaga diri kita semua sekali dalam anak kita ke syurga. Lepas tu tuan-tuan nak sentuh sikit soal pemerintah. Dia pemerintah ni dia kena faham tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham nak pilih pemerintah. Dia boleh layak memimpin kita untuk ke syurga. Kerana itulah kepimpinan Rasulullah. Membawa diri manusia ke syurga. Tak ada guna tuan-tuan kita pilih pemimpin dan kita ganti dengan pemimpin yang kedua pun. Tapi mereka tidak mampu membawa diri kita ke syurga. Tak ada guna. Nampak tuan-tuan. Ini di antara beberapa perkara yang tuan-tuan kena tegaskan. Ya. Macam kata kita selalu jumpa web. Ini tak pernah jumpa kat masjid. Ada waktu-waktu. Ya. Tuan-tuan, ini di antara perkara yang paling besar yang kita kena tegaskan. Okey, tuan-tuan nak kena mulai lagi. Cukup dah. Okey. Ini di antaranya tuan-tuan. Cuma saya nak sebut sedikit lah. Sebagai tambahan, Allah guna di situ kalimah yakhsha. Dia ada 2 perkataan dalam Quran. Al-khawf dengan al-khasyah. Dalam bab orang yang datang ke rumah Allah, Allah akan anugerahkan dia. Bukan al-khawf, Allah akan anugerahkan dia al-khasyah. Tuan-tuan lihat, al-khawf takut. Al-khasyah pun dalam bahasa Malaysia boleh jadi kita terjemah gerun. Takut dan gerun. Al-khawf ialah takut kepada azab Allah. Takut kepada azab Allah, itu al-khawf. Ya. Tapi al-khasyah ialah takut kepada keagungan Tuhan. Maka sesiapa yang datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, Allah akan anugerahkan dalam hati dia takut kepada keagungan Tuhan. Orang yang takut kepada keagungan Tuhan ini, Allah akan bagi 2 syurga kepada dia. Yang disebut fa'amma man khafa maqam marabbi jannatan. Sesiapa yang takut kepada maqam keagungan Tuhan ni dalam diri dan jiwa dia, Allah akan bagi dia 2 syurga.
Tuan-tuan setakat ni dah buat keputusan ke nak 2 ke nak 1 syurga? Nak 3? Okey dah tu tuan-tuan. Ni 1 cukup lah tuan-tuan. 1 cukup, kalau tak dulu yang 1 lagi. Wa'iyazzubillah. Okey tuan-tuan, tu itu antara kelebihan. Apa kalau nak cerita banyak lagi tuan-tuan. Yang akhir ayat tu ialah fa'asaul ayyakunu minal muhtadin. Ia boleh jadi mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang akan diberi hidayah. Maka siapa yang makmurkan rumah Allah, dia ada satu bukti dan ada kelayakan untuk Allah beri hidayah kepada dia. Tuan-tuan, hidayah di antara satu persoalan yang paling besar. Sebab tu Nabi doa, kadang-kadang Nabi letak kalimah hidayah itu nombor 1. Kan ada doa kan, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kaya, Nabi minta kaya. Boleh tak kaya? Boleh. Nabi minta kaya. Tak ada masalah kaya tuan-tuan. Tapi sebelum ada kaya, kena ada 3 benda sebelum tu. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah kami minta hidayah. Wat-tuqa, kami minta taqwa. Wal-'afaf, kami minta sifat kesopanan, adab. Hidup ini tuan-tuan selain daripada hukum, dia ada adab. Ada kadang-kadang satu-satu perkara itu hukumnya tak apa, tapi adabnya tuan-tuan tidak baik. Nampak tuan-tuan dia? Lagi Nabi letak nombor 1, hidayah. Tuan-tuan, kita hidup atas muka dunia. Saya pernah sebut di sini ringkas sikit lagi saya. Dan secara ringkas nak sebut tuan-tuan sekalian, manusia ni yang lahir di dunia, hidup di dunia, membesar di dunia, mentadbir urus di dunia, berkeluarga, berurusan di dunia, itu pun sesat di dunia. Bagaimana tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke akhirat? Akhirat ialah satu tempat yang tak pernah orang sampai, kecuali seorang saja yang dikatakan baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan lihat, akhirat dia ada bazar, dia pergi siapa dulu siapa kemudian. Tuan-tuan rasa nak pergi dulu ke kemudian sikit? Ya, tuan-tuan. Dia boleh jadilah tuan-tuan dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian, tuan-tuan dulu. Kita pun tak tahu. Tapi alam akhirat, dia tak ada siapa kemudian, siapa dahulu. Cuma kalau bicara segi dibangkitkan, memang Nabi dahulu dibangkitkan. Tapi selepas Nabi, selepas Sayyidina Abu Bakar, selepas Sayyidina Umar, dia akan serentak dibangkitkan. Ketika itu masing-masing terpinga-pinga. Kalau tidak ada hidayah tuan-tuan, kalau dunia yang kita lahir di sini, dunia yang kita hidup di sini pun kita beri sesat, bagaimana suatu tempat yang kita akan pergi beramai-ramai. Dan itulah kali pertama kita sampai. Tuan-tuan nak pergi ke mana? Tuan-tuan nak pergi mana? Pergi syurga ya Ustaz. Syurga. Sampai sekarang tak boleh berhenti lawat Allah. Tak masuk syurga. Baik dia. Sampai sekarang tu yang itu. Kalau nak cakap juga nak cakap, tapi dah Ustaz dah kita cakap, kita tak boleh cakap. Memang tak nak beritahu. Sampai sekarang cukup lah. Sebab tu kita kata tuan-tuan, hidup ni ginilah dengan keadaan dunia yang paling akhir zaman ni. Mudah kita cakap ginilah. Nak apa? Nak lawan Allah. Okey, lawan dulu. Sampai umur berapa nak berhenti? Cuba ya. Ni sampai mati lawan Allah. Okeylah kita tak ada ikut Quran. Okeylah, boleh tak? Boleh ke tuan-tuan? Mana boleh tak? Dah tak nak ikut juga, cakap gitu je lah. Boleh lah tak nak ikut Quran. Masa muda-muda ni kita ikut lagi dah. Tapi sampai umur berapa tak nak ikut? Boleh lah tak nak tutup aurat. Ni salah ni ajaran ni sebenarnya ni. Nanti dia rekod yang boleh lah. Betul-betul. Tapi sampai umur berapa tak nak tutup? Ni sampai mati tak nak tutup. Ni apa cerita ni? Kenapa yang degil sangat dengan Tuhan? Apa yang masalah sangat dengan Allah? Apa masalah dengan Al-Quran? Apa masalah dengan Islam? Yang tak boleh terima Islam sampai sekarang ni tuan-tuan. Apa masalah mereka dengan Islam? Tapi jawapannya bahawa mereka tidak ada bukti keimanan mereka kepada Allah. Ini sahaja bukti ini. Boleh tuan-tuan, dia akhir sekali sebagai kesimpulan dia, yang Ustaz Nazmi kata risiko dia. Yang Ustaz Nazmi dah jawab tadi, saya ulang lagi sekali. Yang Ustaz Nazmi baca surah Al-Baqarah ayat 114. Waman adlamu mimman, suatu bentuk soalan daripada Allah. Allah tanya satu soalan. Tuan-tuan, dalam Quran banyak soalan. Dia panggil istifham. Banyak soalan. Kadang-kadang soalan tu bukan kita tak tahu pun, kita tahu, tapi Allah tanya juga. Tapi dah tahu, kenapa tak buat? Kul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Allah tanya soalan semua. Dia boleh jawab ni. Allah tanya soalan mudah. Ya, adakah sama orang berilmu dengan orang jahil? Pasal ringkas tuan-tuan sebut. Tak sama tak? Tu yang malah belajar juga tu kenapa? Nampak tuan-tuan, tu soalan dia. Ada soalan yang kita tak boleh nak jawab. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Atau Allah tanya, antara soalan yang Allah tanya, wa man, kamu tahu tak siapakah azlam, manusia paling zalim yang ada dalam muka dunia? Ya, azlam, manusia paling zalim. Siapa manusia paling zalim atas muka dunia ni? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkaraha sus. Oh ya, manusia paling zalim atas muka dunia ialah manusia yang melarang manusia lain.
Tuan-tuan, sekarang dah dapat 2-3 masjid. Dah mula. Masjid UM dah dapat. Semua ustaz dah dikeluarkan. Tuan-tuan tahu maklumat terbaru Masjid UM. Baru dapat tuan-tuan 2-3 bulan baru dapat. Semua ustaz dah kena buang. Semua kuliah dah berhenti dah. Tengok tangan. Kalau ia pun belajarlah pengalaman yang lalu, dia tak nak belajar. Kena lawan Tuhan juga sampai mati. Inilah manusia paling zalim tuan-tuan di muka dunia. Mana risiko dia? Manusia yang tidak memakmurkan rumah Allah, bahkan melarang orang lain daripada memakmurkan. Inilah manusia paling zalim. Tuan-tuan tahu zalim ni dosa dalam kategori dosa dalam Quran yang paling tinggi tahap dosa. Dalam Quran banyak istilah dosa. As-su, dosa. Az-zulu, dosa. Su, dosa. Nampak tuan-tuan ni? Antara dosa-dosa paling besar. Sebab tu Allah tanya dengan soalan, siapakah kamu tahu tak siapa yang paling zalim manusia yang ada dalam muka dunia? Dikaitkan dengan rumah Allah. Tengok sikap dia, pribadi dia, pendirian dia terhadap rumah Allah. Kalau pendirian dia tidak sama sebagaimana yang kita belajar daripada Nabi yang Suki sebut tadi, nak bina masyarakat, rumah Allah nak bina masyarakat, rumah Allah nak bina pribadi, rumah Allah nak bina sebuah negara. Ini rumah Allah. Sebab tu Nabi dulu masjid sebagai pusat pentadbiran. Apa tuan-tuan? Kenapa nak bina negara? Sebab tu di rumah Allah inilah dibicarakan soal politik, bagaimana nak membina negara yang Allah redha. Tapi ada setengah manusia dia tak suka. Inilah pendirian manusia yang tak suka kepada rumah Allah dimakmurkan, diperanankan semaksimumnya. Inilah manusia paling zalim atas muka dunia. Tuan-tuan, jangan kategorikan tuan-tuan dalam senarai malaikat manusia paling zalim. Jangan jadi zalim, cenderung kat dia saja. Ini dah cerita akhir ni habis ni Ustaz. Ini dekat-dekat cenderung kan ni tak betul. Yang kita kata wala tarkanu ila allazina zalamu. Jangan kamu cenderung. Bukan kamu zalim, kamu cenderung ila allazina zalamu, kepada orang-orang yang di situ disebut orang-orang yang mana? Zalamu, mereka telah melakukan kezaliman. Zalamu ni tuan-tuan, fi'lun madhi. Jangan kamu cenderung kepada manusia yang telah melakukan kezaliman. Mana bukti mereka telah melakukan kezaliman? Tengok sikap mereka terhadap rumah Allah sebelum daripada ini. Tuan-tuan sekalian, kita tak ada bukti. Tu yang apa? Mahizin tanya, tak cukup lagi kah bukti? Sedap juga lagu tu tuan-tuan balik dengar sekejap ya. Tuan-tuan tak cukup lagi kah bukti untuk tuan-tuan serahkan kembali kepada manusia-manusia zalim yang akan menuntut rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pilih pusing yang kedua dan pusing yang ketiga insya-Allah. Ya ke? Surah pada pusing kita. Awal itulah di antara sedikit yang saya mampu bagi untuk diri saya dan tuan-tuan. Moga-moga Allah berada dengan kita. Allah tambah lagi taufik dan hidayah agar kita berjalan atas muka bumi Allah semakin dekat dengan Allah, dan manusia tak akan dekat dengan Allah kecuali dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan berakhir pada 9.35. Boleh tahan tuan-tuan? Kalau ustaz seorang ceramah pun dah dekat pukul 9 dah. 2 orang kau bayar kan? Belum jumpa aku lagi. Lepas tu kalau dah tahu forum gini, pakai pampers awal-awal tuan-tuan. Aku pun dah terkencing dah ni. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita perhati apa Ustaz Bakri sebut, senang cerita. Syarat-syarat mesyuarat agung masjid AJK ni mesti ada 5 syarat. Yang pertama beriman pada Allah. Iman tu apa dia panggil? Talaffuz bil lisan wa tasdiqun bil jinan. Kau sebut dengan lidah dan kau beriman betul dalam hati. Bukan kau sebut tapi dalam hati kau benci Islam. Itu pembohong, munafik namanya. Kalau tak ada syarat pertama, tak layak jadi AJK masjid. Syarat kedua, man amana billahi wal yawmil akhir, beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman dengan hari akhirat, dia tahu beratnya amanah ni. Beratnya amanah. Tadi YB aku bah. Ingat senang ke di YB? Ingat seronok di YB? Ingat boleh enjoy di YB? Zaman kita je boleh sound YB di depan ni tuan-tuan. Zaman BN boleh sound YB macam ni. Malam sikit. Ini nak sebut amanah. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kau tahu al-jazau ala jinsil amal. Kau akan dibalas dengan apa yang kau buat atas dunia dulu. Itu sikap yang mesti ada pada AJK Masjid. Yang kedua, beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salah, mesti mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang tu datang jemaah, bukan macam tadi ahli sunnat wal jumaat. Ahli sunnat wal jumaah ni dia datang sembahyang sunat raya, hari fitri wa Eid Adha wal jumaah, itu je datang. Itu pun jumaat pun kadang ada kadang tak ada. Datang sembahyang pun tak erti, tak faham. Sembahyang pun tak sah, tak betul lagi. Syarat ketiga di AJK, wa aqamas salah. Yang syarat keempat, ada duit, wa ataz zakat, kena bayar zakat, jangan kebun.
Dan syarat yang kelima, yang paling penting, walam yakhsha illallah, dia tidak takut hanya kepada Allah. Nazir masjid mesti dia paling takut Allah, bukan takut kepada Mak Jais ke siapa benda ke. Tak boleh gitu. Jangan takut dengan repot orang, jangan takut dengan repot orang. Ni apa ni ustaz macam ni ni khutbah berapi-api ni apa ni. Kau nazir, kau kena strict. Begini Nabi ajar, begini Islam ajar, begini Allah ajar. Aku tak nak dengar cakap kau. Cakap Allah begini, cakap Rasulullah begini. Sebab tu disyaratkan ejen masjid ni apa dia? Walam yakhsha illallah. Dia mesti takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada laporan AJK ataupun laporan orang kampung dan sebagainya. Bukan nak marah, aku setuju ni saya tahu. Muslimah yang ada filan. Saya suki. Tamam eh. Jadi ustaz, ini pusingan kedua, last call ya. Nanti kita akan apa ni? Apa tadi? Kesimpulan insya-Allah. Pernah satu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, manakah tempat paling elok di atas dunia dan manakah tempat paling buruk di atas dunia?" Nabi tak ada jawab soalan itu, tuan-tuan. Jarang Nabi tak boleh jawab soalan. Tiba-tiba hamba Allah dia tanya soalan ni, Nabi tak jawab. Apa ya? Benda yang paling elok dan benda paling buruk. Tengah-tengah Nabi terpinga-pinga ni, turun Jibril alaihi salatu wasalam. Maka apa kata Jibril? "Ya Muhammad, tempat yang paling baik ialah masjid dan tempat yang paling buruk ialah apa? Pasar, uptown dan sebagainya." Harap Ustaz boleh ulas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin dan sekalian, kalau kita nak respon apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebentar tadi, Rasulullah sebut tentang tempat yang paling buruk yang disebut dengan pasar. Buruk yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan berarti kata kita tak boleh hadir di pasar, tidak. Tetapi buruk ini yang digambarkan supaya kita tidak lama dan kita tidak berkekalan berada dalam pasar. Kadang-kadang sampai orang yang masuk dalam pasar, dia tak sedar dia masuk dalam pasar. Kadang-kadang masuk cerah, keluar gelap. Kadang-kadang tak sedar dia masuk dalam pasar raya. Misal contoh yang mudah, kadang-kadang kita sampai orang kena halau baru kena keluar. Kalau orang tak halau, tak keluar-keluar dia. Yang ini gambaran bagaimana buruknya dia dengan kelekaan dalam pasar tadi. Kenapa pasar menjadi sampai peringkat demikian? Sehingga kan Rasulullah SAW ajar. Rasulullah ajar, kalau sekiranya kamu masuk pasar, bacalah doa, kata Rasulullah. Baca doa untuk masuk pasar. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah kalau mana masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa-doa yang tertentu. Doa yang diajar, sama ada doa yang terpilih ataupun yang tidak terpilih. Banyak lagi doa-doa yang diajar supaya kita baca. Kenapa kita kena baca doa untuk kita masuk pasar? Sebagaimana kita masuk tandas, kita kena baca doa. Kenapa kita kena baca? Jawabnya, gangguan akan berlaku. Dalam hidup kita ini, pasar, dalam hidup kita ni, kita terdedah untuk berlakunya gangguan. Gangguan ini boleh terjadi. Gangguan tak semestinya berlakunya histeria, barunya kita dianggap kena gangguan. Dalam hidup kita, hati kita senang terganggu, hati jiwa kita senang terganggu. Kita semayang, Nabi biasa buat contoh yang mudah. Waktu mana kita semayang, angkat dia takbir, mula terganggu terus, mula teringat terus Jaya, Tesco, nampak terus kita ni. Kalau kita tak semayang, tak nampak pun Jaya, tak nampak pun Tesco, tak nampak pun pasar malam. Tapi kalau mana kita semayang, syaitan akan mula ganggu. Gangguan, lebih-lebih lagi lah, gangguan ini boleh berlaku bila kita masuk pasar. Bila masuk pasar ini, kita akan senang berlaku gangguan. Sama ada yang masuk pasar kena ganggu, ataupun yang berada dalam pasar itu akan mengganggu pada diri kita. Dia akan terjadi demikian dalam hidup kita. Lalu Rasulullah SAW sebut, baca doa. Apa gangguan akan terjadi dalam pasar? Rasulullah SAW gambarkan lagi. Senang terjadinya gangguan dalam pasar ialah tipu daya. Akan senang terjadi. Tipu daya ini akan berlaku. Kadang-kadang kita masuk dalam pasar, kita boleh tengok orang yang letak di pasar barang-barang yang baik-baik di depan, barang yang buruk berada kat belakang.
Pengkhianatan boleh terjadi dalam pasar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana seorang ketika Rasulullah SAW tengok gandum yang dijual dalam keadaan timbunan, Rasulullah SAW pergi dekat gandum itu, Rasulullah celupkan jari Rasulullah dalam gandum ini. Tiba-tiba terasa basah dalam itu. Rasulullah SAW tarik dalam pasar ini. Rasulullah kata, laisa minna man rasyana, bukan di kalangan kita siapa yang menipu kita, kata Rasulullah SAW. Maknanya dalam pasar akan berlaku benda-benda demikian. Mata-mata yang akan merosakkan, daripada mata-mata yang merosakkan, hati yang rosak, sehingga keluar hadis ini. Rasulullah SAW disebut oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, tempat yang paling buruk katanya malaikat Jibril ialah yang namakan dengan pasar itu, tempat yang paling buruk. Kemudian tempat yang paling baik, kita boleh baca dalam hadis Rasulullah ini zaman kita sekarang. Hadis ini kita boleh tengok dalam peristiwa Al-Quran yang sedang bergerak. Zaman-zaman dahulu, kalau kita nak cerita tentang umat-umat dahulu, kadang-kadang kita nak cerita tentang gambaran bagaimana umat musnah dan sebagainya, kita kena cerita dan juga Samud dan sebagainya. Orang-orang zaman dulu. Sekarang tak, Allah tunjuk tempat yang paling baik, masjid. Bukti cuba tengok dalam tsunami, misal contoh yang mudah. Di waktu mana tsunami berlaku, diranapkan keadaan tempat yang lain, tiba-tiba rumah Allah Subhanahu Wa Taala tidak diranap. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah dan kemuliaan masjid itu sendiri. Kita boleh tengok bagaimana waktu mana berlaku gempa baru ini. Apabila berlaku gempa saja, manusia berkejaran, yang disebut berkejaran ke masjid. Kenapa berkejaran ke masjid? Kerana mereka tahu masjid ini tempat yang namakan dengan kekuatan orang mukmin. Satu Rasulullah SAW sebut, masjid ini kubur orang mukmin. Kubur yang paling utama yang disebut dengan masjid. Sehingga kan kalau kita tengok sistem binaan masjid, zaman-zaman ulama-ulama dahulu, mereka membina masjid sistem kubur terus. Cara kubur terus. Bagaimana kubur? Tengok di Masjid Al-Azhar misal contohnya. Bagaimana sistem yang mereka bina? Kubur terus, masuk di dalamnya, sehingga kan Rasulullah isyarat, siapa yang masuk Baitullah Haram, dia selamat. Masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Rasulullah SAW sebut demikian. Maknanya apa dia? Masjid kubur orang mukmin. Oleh yang demikian, lalu digambarkan tempat yang paling selamat dalam hidup kamu dan tempat yang paling baik pada diri kamu ialah masjid, dan membiasakan diri kamu dengan masjid. Siapa yang tak membiasakan diri dengan masjid, ulama-ulama kata hati dia sedang menuju kepada kematian. Hati yang sedang menuju kematian. Sebagaimana ikan yang tenang tatkala mana dicampak dalam akuarium. Ikan ni apabila masuk ke dalam akuarium, dia akan jadi lapang terus. Tapi kalau ikan asyik nak melompat, dia panggil ikan nak mampus, dia panggil demikian. Hati manusia demikian tak? Kalau kita masuk dalam rumah Allah, dalam keadaan kita rasa tenang dan lapang, itu tanda kita sudah menjadi seorang mukmin. Tapi kalau kita masuk dalam rumah Allah, asyik nak keluar daripada diri kita, itu tanda hati kita sedang menuju kepada kematian. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah menggantikan hati yang baru, supaya hati kita menjadi huduan, menjadi tenang dengan rumah Allah, dan jadi rasa kelapangan tatkala mana kita duduk dalam rumah Allah, dan akhirnya rumah Allah ni memberi manfaat kepada kita sewaktu mana kita hidup dan waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa. Jadi begitulah tuan-tuannya, habis dah round yang kedua, dan tuan-tuan jangan susah hati pula bila ustaz dah segi kata siapa yang tak tenang dalam masjid ni kan, macam hati dah mati, nak mati. Kalau aku dah cakap kalau nak kencing keluar jelah. Kalau aku keluar kau usahkan aku mati. Daripada kau kencing dalam sebuah, aku juga yang susah kau. BJK juga yang boleh boleh tuan-tuan. Sini musibah jadi mata sidang. Okeylah, kita dah sampai kepada penghujung, dan ana beri setiap ahli panel kita membuat kesimpulan lebih kurang 2 minit tentang apa yang kita bincang pada malam ini, dengan harap Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia yang saya nak ulang lagi sekali hadis yang Ustaz Suki baca itulah, ya, bahawa bicara kita pada malam ini suatu bicara yang terlalu besar. Ia akan memutuskan hidup kita syurga dan neraka. Kenapa tuan-tuan? Hadis yang Ustaz Suki baca awal tadi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan selamatkan, yang Allah akan payungi di bawah bayangan arasy Allah di saat tidak ada bayangan lain kecuali bayangan arasy Allah.
Salah satu golongan tuan-tuan yang disebut secara jelas, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hati dia, jiwa dia, roh dia bersama dengan masjid. Sentiasa tergantung-gantung dengan masjid, maknanya dengan rumah Allah. Maka orang ini salah satu daripada antara calon-calon. Sekarang bicara pasal calon lagi ya. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz tahu calon? Dah tahu lama dah calon. Calon apa? Saya salah seorang calon, tak tahu lagi. Tuan pun salah seorang calon. Calon yang Allah sedang pilih untuk masuk syurga atau neraka. Sibuk dengan calon. Ya, dia tak tahu dia nak mati hari ini, adakah dia mampu ke syurga atau ke neraka. Calon-calon yang bakal Allah pilih, Allah teliti, Allah perhati. Siapakah di antara kita yang bakal dihumban dalam neraka, ataupun calon-calon yang akan dimasukkan, dibahagiakan di dalam syurga. Salah satu, kalau tuan-tuan nak layakkan diri tuan-tuan, isteri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, pastikan jiwa dan hati tuan-tuan terikat tergantung dengan masjid. Maka jadikanlah masjid ini balai berpas untuk tuan-tuan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berhadirin yang dimati sekalian, apabila kita membicarakan satu tajuk yang besar yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana Rasulullah sampai saja di kota Madinah, Rasulullah membina rumah Allah ini. Maknanya satu benda yang besar yang Rasulullah nak ajar pada kita, kalaulah tidak ada Rasul, maka rumah Allah jangan kamu tinggal. Bagaimanapun sibuk kita dan bagaimana banyak pun kerja kita, jangan sampai peringkat kita tertinggal rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kadang-kadang di kalangan kita tahu di mana kedai makan. Kita tahu tempat di mana tempat bermain, di mana tempat untuk kita shopping. Tapi kita tak tahu di mana tempat kita nak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita reka dalam hidup kita, apabila kita berjalan dalam hidup kita sibuk tanya tempat mana kita nak menginap, di tempat mana kita nak makan. Kita tak sibuk tanya di mana tempat kita nak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya demikian dalam hati orang mukmin. Dan kalaulah kita boleh bentuk diri kita ini agar hati kita sentiasa terikat, maknanya segala mana pun kita buat, apa pun kita kerjakan, kita ikat diri kita dengan masjid. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Orang yang hati dia sentiasa terikat dengan rumah Allah, orang ni jamin dia akan berada di bawah naungan arasy Allah di waktu mana tidak ada naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang pertama. Yang kedua, perhatian sekian, kerana suka sebut bahawa surau dan juga masjid ini mesti dibanyakkan lagi aktiviti, mesti dikembangkan lagi aktiviti, bukan hanya untuk orang yang hampir nak mati, tapi orang yang baru nak hidup. Orang yang baru nak hidup mesti dihidupkan di rumah Allah. Kadang-kadang kita nampak masjid digambarkan untuk orang-orang tua saja. Kita kena bina masjid ni bukan sekadar untuk orang tua, tapi kita buat program untuk orang muda-muda dan di kalangan orang yang baru sedang membesar. Orang yang sedang besar ni kena jiwa mereka dididik dengan cara demikian. Kadang-kadang anak tegur banyak kali, berapa banyak masjid-masjid yang sibuk nak beli van jenazah. Van jenazah kan, sibuk di masjid-masjid halut beli van jenazah. Van jenazah ni dahlah orang tu mati, kemudian kena bayar pula 2 kali mati hari ni. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang kita niaga dengan van jenazah. Bagaimana anda sebab setuju? Anak sebut kita kena buat van masjid, van surau, angkut semua, orang hidup, orang mati, dua-dua angkut. Kita angkut dua-dua untuk apa dia? Kemasyarakatan masyarakat ini sendiri. Itu mana-mana orang-orang tua yang ada di sekitar masjid ini, di sekitar surau ini, daftarkan dengan surau. Dan kemudian kita angkut, kita minta, kita bayar upah seorang driver untuk angkut dan hantar mereka pulang ke rumah masing-masing. Dengan tujuan apa dia? Masjid untuk dihidupkan, imarahkan masjid. Kadang-kadang van jenazah tu tak bergerak langsung. Orang mandang je van jenazah, bila dah nak bergerak ke van, bila nak bergerak ke van. Kenapa kadang-kadang tak bergerak langsung van jenazah? Kerana kita buat macam seolah-olah ini satu cara untuk dapat pelaburan pada kita. Bagaimana yang disebut gerakkan van jenazah tu, gerakkan untuk masyarakat. Malam-malam gini, kalau tak ada program jalan je, cari kelab-kelab malam, parking depan kelab malam, van jenazah, buka van jenazah tu, letak kemenyan dalam tu, senang cerita. Biar orang masuk malam tu bangun sikit, letaklah batang-batang pisang ke balut dalam tu. Nak suruh apa dia? Nak suruh manfaatkan van jenazah itu.
Kemudian kena pula tiap-tiap malam van jenazah kena pula. Bergerak parking di Bukit Bintang misal contoh. Parking di Uptown misal contoh. Parking van jenazah tu biar bergerak sikit. Ni tak. Kadang-kadang van jenazah tak bergerak langsung. Bapak ni anak cerita banyak kali. Anak makan di kedai satu restoran. Tiba-tiba van jenazah tampak. Satu restoran mandang van jenazah. Mandang. Driver van tu turun. Tengok anak start dia turun. Anak kata ni kenapa ni dengan van jenazah datang ke kedai makan. Hari ni orang tak mati makan roti canai lah. Kadang-kadang tidak bermanfaat dipanggil begitu. Anak suka sebut bagi peluang pada orang-orang perempuan Islam yang di kalangan kita yang anak-anak kecil, sediakan ruang pada mereka, letakkan buayan untuk mereka mendodoikan anak mereka dan mereka belajar. Pada masa yang sama, kita galakkan orang-orang yang hadir dan ADK kena jadi mesra dengan masyarakat, sambut mereka datang, kemudian hantar mereka pulang dan menjadikan sebahagian di kalangan masyarakat. Yang menyebabkan kita akan rasa bagaimana keharmonian dan ketenangan yang datang daripada rumah Allah akhirnya akan berkejaran. Anak-anak ini akan berkejaran ke rumah Allah. Sesibuk mana pun kita semuanya, kalau kita nak berintikaf, jom kita intikaf di rumah Allah. Kalau kita nak berbicara tentang soal negara, mari kita berbicara di rumah Allah. Kalau kita nak sebut tentang permasalahan dunia, mari kita berbincang di rumah Allah. Kerana di sini tempat turunnya rahmat Allah dan di sini tempat kelapangan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dengan cara demikian akan menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang betul-betul benar-benar memanfaatkan rumah Allah dan tempat yang terbaik, tempat yang dimustajabkan doa. Yang salah satu tempat yang dimustajabkan doa dalam rumah Allah yang Allah sediakan pada diri kita ini. Mudah-mudahan daripada apa yang saya sebut kesimpulan ini akan mampu membawa manfaat pada kita dan dalam pertemuan kita ini. Terima kasih di atas jemputan ini dan terima kasih di atas kesediaan Farhan sekalian seketika dan anak mohon kemaafan di atas